Selalunya lah kan, kalau kita tengok smartphone yang dijual pada tanda harga jualan bawah daripada RM500 ni, dapatan yang kita akan jumpa adalah smartphone tu mestilah sebuah smartphone yang mempunyai spesifikasi yang rendah. Tapi, tahukah korang pada tahun 2020 ni, sebenarnya korang dah boleh dapatkan sebuah smartphone yang bagus tau, yang dijual pada tanda harga jualan bawah daripada RM500. And aku cerita sekarang ni adalah smartphone yang baru tau. Dia bukannya smartphone second hand ke, refurbished ke, bukan semua benda tu. Makanya, salam guys, Muaz Malik di sini. Pada hari ini, apa kata kita tengok apa yang bestnya, apa yang memang hype sangat berkenaan dengan smartphone daripada Redmi ni, iaitu Redmi 9. Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go! Pertama sekali, aku memang surprise gila masa mula-mula aku dapat Redmi 9 dekat tangan aku. Sebab apa? Sebab dia punya size dia memang besar gila. Aku memang macam tak expect lah yang dia didatangkan dengan size sebesar ni. Sebab dalam gambar nampak macam kecil je kan. Rupanya dia memang besar. Jadi antara sebab kenapa Redmi 9 ni besar, bagi aku ada dua. Pertama, dia punya screen dia. Kemudian yang kedua adalah size bateri dia. Untuk screen, Redmi 9 ni dia didatangkan dengan size screen yang besar, iaitu 6.53 inch Full HD Plus IPS LCD display dengan dot drop notch pada bahagian atas. Jadi benda ni memang agak rare jugalah. Bukan dia punya notch ni, dia punya resolution screen ni tu. Sebab memang jarang kot korang nak tengok smartphone yang dijual pada tanda harga jualan macam ni didatangkan dengan resolusi Full HD Plus. Sebab mostly selalunya kita akan nampak dia orang didatangkan dengan HD Plus je. Cuma walaupun ianya didatangkan dengan resolusi yang tinggi, dekat sini pun korang tak boleh nak happy sangat lah. Korang tak boleh lah nak letak expectation yang terlampau tinggi sangat. Sebab dari segi ketajaman screen tu dia memang tajam. Tapi kalau dari segi quality screen dia tu, dia memang masih ada lemah sikit lah. Dia sama je macam kebanyakan smartphone lain. Warna dia memang korang akan nampak dia macam kurang accurate sikit. Brightness level dia pun kalau nak guna untuk outdoor, memang tak sesuai. Memang tak nampak apa pun. Kemudian dia punya viewing angle pun memang agak limited sikit. So kau telling sikit je terus macam dah tak apa, macam jadi kabur. Tapi itulah, secara overall aku macam tak boleh nak berapa nak complain sangat lah. Sebab yalah RM500 je kan. Bagi aku memang okey sangat kot screen dia ni. Siap Full HD Plus lagi kan. So memang korang takkan nampak lah dia punya pixelated tu semua. Memang sharp screen dia. Kemudian benda yang kedua yang membuatkan Redmi 9 ni rasa besar bila pegang tu, bagi aku adalah disebabkan saiz bateri dia. Sebab Redmi 9 ni dia didatangkan dengan kapasiti bateri yang besar, iaitu 5020 mAh. Jadi bila bateri dia besar, of course lah phone dia tu memang akan rasa macam sedikit tebal lah. And Redmi 9 ni pun selain daripada tebal, dia pun rasa macam berat sikit. But berat dia ni memang in a good way lah. Sebab bila korang pegang tu, korang memang akan rasa phone ni memang rasa solid tau. Jadi dengan kapasiti bateri sebesar ni, memang tak ada masalah untuk korang gunakan Redmi 9 ni sepanjang hari. And bateri dia boleh bertahan daripada pagi sampai ke malam. So in terms of battery performance tu memang champion. Cuma yang tak championnya adalah bila korang decide untuk charge handphone ni. Sebab yes, Redmi 9 ni dia memang support untuk fast charging 18W. Tapi dalam kotak, Redmi just bagi kepala adapter 10W je. So korang faham je lah bila gunakan 10W ni, bila kau nak charge daripada 0 hingga 100% tu, dia akan ambil masa lebih kurang daripada 3 jam. Which is memang lama gila nak tunggu bateri dia penuh. Kemudian disebabkan rekaan back panel Redmi 9 ni dia bersifat unibody, bila korang pegang phone ni memang korang akan rasa sedap je tau. Sama disebabkan phone ni dia sedikit tebal, and disebabkan terdapat tekstur garisan halus pada bahagian back panel plastik dia ni, korang akan mempunyai grip yang sangat tinggi bila korang menggunakannya. Pada bahagian belakang ni juga korang akan nampak kedudukan kamera yang diletakkan secara menegak pada bahagian tengah, and dalam masa yang sama juga dekat sini dia orang letak sekali conventional fingerprint scanner. Bagi aku kedudukan fingerprint scanner dia ni memang agak pelik sikit lah kan, sebab dia selari dengan dia punya modul kamera dia ni. So mula-mula tu memang korang akan rasa janggal sikit lah, sebab bila korang nak unlock tu selalunya jari ni akan jatuh dekat bahagian kamera dia, bukan bahagian fingerprint dia. Tapi benda ni memang bersifat sementara je lah, sebab bila dah lama-lama korang gunakan smartphone ni, korang akan terbiasa dengan kedudukan dia tu. And sama dia punya scanner dia ni pun memang bagus, cepat untuk baca cap jari aku. Dan selain tu korang juga boleh menggunakan fungsi face unlock kalau korang nak. Kalau kita lihat pada bahagian luaran phone ni juga, korang akan nampak IR blaster dekat bahagian atas ni. So ini makna korang boleh gunakan phone ni untuk tujuan remote control. Pada bahagian kiri pula korang akan nampak ada SIM slot. Dia support 2 SIM plus micro SD. Dekat kanan pula korang akan nampak power and volume button. Dan pada bahagian bawah terdapat audio jack, slot pengecasan Type-C dan setup mono speaker grill. Untuk speaker dia ni, sound dia tu aku boleh kata biasa je lah. Dia punya bunyi tu memang kuat. Cuma korang akan perasan yang mana dia memang lack of bass. Jadi bila korang decide untuk dengar music ke, tengok movie
movie ke, dia punya sound dia tu memang tak berapa nak enjoyable sangat lah. Tapi itulah, untuk harga jualan mampu milik macam ni, aku memang benda ni aku tak rasa dia macam satu kelemahan pun. So aku tak nak komplain apa-apa lah kat sini. Untuk spesifikasi dalaman pula, Redmi 9 ni dia didatangkan dengan penggunaan chipset daripada MediaTek, iaitu MediaTek Helio G80, kapasiti RAM sebesar 3 atau 4GB dan internal memori sebesar 32 atau 64GB. Jadi secara overall aku boleh katakan yang mana dia punya chipset dia ni memang bagus. Disebabkan dia punya chipset dia tu memang khas dicipta untuk gaming, korang memang takkan ada masalah untuk gunakan smartphone ni untuk daily usage. Lagi-lagi kalau dalam gaming lah, sebab kalau kita main game contohnya macam PUBG Mobile, aku boleh letak setting grafik low, lepas tu dia punya frame rate dia ultra. And bila aku main game dia tu pun, dia punya frame rate dia memang konsisten. Dia tak ada jatuh, naik, jatuh ke, memang tak ada. Tapi kalau untuk daily usage, untuk korang gunakan untuk social media tu semua, aku kalau boleh memang menyarankan untuk korang go for model 4GB. Sebab untuk model 3GB ni, aku tak rasa yang mana 3GB tu cukup untuk korang gunakan. Sebab yelah, MIUI 11 tu pun dia dah makan RAM banyak. Lepas tu dalam masa yang sama, korang nak guna untuk buka app banyak-banyak, Facebook, Twitter, Instagram tu semua. So kat sini dia memang akan struggle sikit lah untuk maintainkan app tu dekat background. So sebab itulah nasihat aku, kalau boleh go for model yang 4GB. So bila dia 4GB dia tu, memang kira RAM dia tu boleh bernafas sikit lah. And dalam masa yang sama, lebih banyak app boleh di run dekat background tanpa dia perlu kill app tu. Selain itu, Redmi 9 ni juga turut menjalankan sistem operasi Android 10 dengan antarmuka MIUI 11. Jadi MIUI 11 ni aku rasa by this time korang pun mesti dah biasa dah faham dah macam mana dia punya antarmuka dia tu. So antarmuka dia ni memang very flexible. Kalau korang nak tukar dia punya theme, korang boleh buat. Dia ada theme store. Dekat sini korang boleh pilih apa theme yang korang nak. And dalam masa yang sama, dia ada juga benda-benda feature yang menarik. Contohnya macam dual app, korang boleh gunakan game turbo, korang boleh record korang punya gameplay, korang boleh buat second space, korang boleh buat full display navigation, and banyak lagi lah. Banyak lagi feature yang terdapat lah pada MIUI 11 ni. Tapi itulah macam aku cakap tadi lah, MIUI 11 ni memang dia kuat sikit makan RAM tu. So kadang-kadang tu memang korang akan nampak lah dia macam ada hiccup sikit here and there. Dia very minor, tapi benda ni memang tak adalah terlampau critical sangat sampai aku rasa macam benda ni tak bagus dan tak elok untuk digunakan. So overall memang okay. Selain itu, sebelum aku terlupa, Redmi 9 ni juga dia support untuk Wi-Fi 5GHz. So selalunya untuk tanda harga jualan macam ni, chipset yang diorang gunakan untuk smartphone tu memang tak support untuk Wi-Fi 5GHz ni. Selalunya diorang akan support untuk 2.4 je. Jadi bila ada 5GHz dekat Redmi 9 ni, dia memang satu bonus untuk korang lah. So maknanya korang kalau connect dekat Wi-Fi tu, korang akan dapat speed yang lebih pantas lah ya. So memang seronok lah kan itu kan. Maka sekarang kita sampai ke bahagian kamera dia pula. Jadi Redmi 9 ni dia didatangkan dengan 4 setup kamera dekat bahagian belakang ni, which is pertama ialah kamera 13MP f2.2, kemudian kamera ultra wide 8MP f2.2, kamera makro 5MP f2.4 dan kamera depth 2MP f2.4. Pada bahagian hadapan pula dekat dia punya notch ni, kita ada satu kamera 8MP f2.0. Maka secara keseluruhan, apa yang aku boleh katakan untuk penghasilan gambar daripada Redmi 9 ni, memang aku tak ada nak komplain apa pun. Overall tak kisahlah kalau korang guna untuk kamera utama, kamera ultra wide dia, memang aku memang tak ada komplain lah. Memang aku sangat puas hati. Terutama kalau korang gunakan dia punya fungsi portrait dia, which is memang aku agak surprise lah, yang mana dengan fungsi portrait tu, dia mampu untuk potong subjek dengan baik. Kemudian dia punya HDR level dia pun memang sangat konsisten. Dia tak terlampau harsh sangat kan. So gambar tu turn out to be just nice. And overall aku memang suka colour yang dihasilkan tu, memang vibrant. Cuma itulah, kalau dekat kamera ultra wide dia tu, warna dia memang akan nampak macam dull sikit lah. Tapi benda ni macam terlampau minor sangat. So aku memang tak nak komplain apa lah. Cuma benda kalau aku memang nak komplain betul-betul, kamera makro memang sampah. Tak kisahlah mana-mana phone pun. Memang tujuan dia ada tu adalah untuk menambahkan lagi modul kamera kat bahagian belakang ni kan, supaya yalah nampaklah macam banyak benda korang dapat dengan tanda harga jualan RM500 tu. Kemudian untuk dia punya kamera selfie pun aku memang suka, memang tak ada masalah apa. Cuma satu kekurangan yang terdapat pada Redmi 9 ni dari segi dia punya kamera adalah dia tak ada fungsi night mode. So ini bermakna kalau korang ambil gambar pada waktu malam tu, dia akan gunakan kamera biasa je lah, which is bila dia orang gunakan kamera biasa ni, turn out gambar tu memang akan nampak sedikit noise, and kemudian gambar tu pun dia tak nampak sharp, and pada bahagian shadow pun korang akan nampak dia memang gelap. Kemudian satu lagi kelemahan dia yang memang sangat ketara adalah pada bahagian video, which is dalam video korang hanya boleh rekod pada setting tertinggi iaitu Full HD 30 frame per second, and hasil video dia tu macam korang boleh nampak memang bergegar teruk punya tanpa sebarang penstabilan image, and dia punya kualiti video dia pun memang nampak agak rendah lah dengan dia punya warna yang kurang accurate, lepas tu kontras yang terlampau tinggi. So dekat sini kalau korang decide untuk beli Redmi 9 ni untuk
untuk tujuan video, aku memang tak berapa nak sarankan. Jadi di Malaysia, Redmi 9 ni didatangkan dalam dua variasi yang korang boleh pilih, iaitu pertama adalah model 3GB RAM dengan 32GB internal yang dijual pada tanda harga jualan RM499. Kemudian yang kedua adalah model 4GB RAM dengan 64GB internal yang dijual pada tanda harga jualan RM599. And overall, secara kesimpulannya, aku boleh katakan yang mana kalau korang decide untuk beli Redmi 9 ni, memang aku kata korang pergi kedai, korang beli je lah. Dengan bajet korang yang RM500 tu, aku boleh kata korang mesti akan berbaloi, korang rasa berbaloi teruknya bila beli smartphone ni. Cuma tu lah nasihat aku, kalau korang boleh lah kan, korang tambah RM100 lagi, korang angkat model yang 4GB RAM tu. Sebab in long term, korang mesti akan berterima kasih punya lah dengan aku sebab suggest untuk go for model 4GB tu. Sebab dengan model 4GB ni, korang akan dapat rasa pengalaman penggunaan yang lebih lancar lah kalau nak dibandingkan dengan model 3GB. Tapi tu lah, kalau memang betul-betul dah tak boleh nak tambah dah kan, korang punya maksimum budget memang 499, memang tak boleh nak tambah RM100 pun, then aku rasa memang tak apalah, korang angkat je lah yang model 3GB pun 3GB lah. Sebab bagi aku untuk 499 ni memang tak ada smartphone lain yang boleh cantas Redmi 9 ni, at least buat masa sekarang lah. Tak tahulah in future kalau ada lagi smartphone power datang lagi nak lawan kan, itu aku tak tahulah. Okay, jadi guys, sampai di sini saja kita punya video untuk Redmi 9 untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk sokong aku dengan tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.